Okay, kita masuk 6.4, the last subtopic for the chapter 6, that is integration by parts. Apa integration by parts ni? Bila, okay, pertama sekali, dia punya hierarki dia. Pertama kita, awak tak boleh. Pertama kita akan try integrate direct. Okay. Ada 5 formula integrate direct ni. Okay. Dia yang dia bagi 4, saya tambah yang ke-5. So yang ini ni awak tengok page mula-mula sekali, page 1. Okay, lepas tu kalau tak boleh direct, kita buat adjustment dulu. Okay. Step yang hierarki yang kedua, kita kena buat adjustment. Okay. Apa adjustment tu? Huruf apa? S. B, E, S, T, apa lagi tambahan? F. F. F, satu lagi? I. I apa? I ni identity. Okay, identity maksudnya yang kita belajar sebelum ni. Awak kena buat adjustment dengan tukar identity dulu. Ni untuk trigo. Okay, yang sebelum ni kan kita adjust dulu, tukar jadi double angle lah, kita tukar jadi basic identity lah. Itu maksudnya awak kena adjust dululah before you can integrate directly. Okay, boleh tambah satu lagi. Okay, lepas tu kalau dah tak boleh, tangga yang ketiga ni dah buat adjust pun tak boleh, kita akan pergi buat apa? Kalau tak boleh direct, apa yang kita akan buat? Kita akan guna apa? Using? Yang sebelumnya apa? Substitution. Kan kita akan buat pula menggunakan substitution. Ni dah memang dah tak boleh dah. Nak expand tak boleh ke, nak bring up tak boleh ke, nak guna identity pun dah tukar tapi tetap tak boleh nak integrate. So kita akan buat substitution. Okay. Ada lagi pertambahan, kalau tak boleh substitution, ada benda yang tak boleh substitution, datanglah yang keempat, using by parts. Okay. So hari ni yang kita ni. So yang paling last sekali adalah using by parts. Okay, contohnya yang tak boleh buat substitution. Dalam soalan A itulah. Okay, integration x e power of x dx. Okay, so dia, ini kotak dia. Kita nak let you dengan apa? Kalau mula-mula awak tengok ni, awak ingat, okay, direct memang tak boleh lah sebab dia hasil darab. Okay, awak try buat substitution. Kita nak let you dengan apa? Selalunya kita let you dengan apa? E. Substitution. Dengan apa? E? E je. E tu nombor. Masa bila pernah kita integrate differentiate E? X. Okay, kita ambil X. Lepas tu, du per dx sama dengan? 1.
1. So du sama dengan dx. Okay. Nampaknya memang cantik lah, semua berkala. So sini u dengan x. So x kat atas tu, okay, x yang ini pun kita boleh cover dengan u. Lepas tu untuk du dx ni, okay, situ boleh cover. Yang awak pun okay, nampak okay dah. Semua yang x ni aku dah colour kan, katalah macam tu. Maksudnya bila colour tu, dia dah ada penggantian dia dengan u. Okay, kita pun masuk lah. Kalau masuk jadi apa? Macam mana? Jadi U equals U, to U E equals to U, du. du. Okay. Cantiklah semua dengan sebutan U. Tapi, apa kebezanya dengan yang sebelah? Awak tetap tak boleh integrate direct juga. Dia bezanya huruf je. Daripada huruf U awak tukar ke bentuk X. Daripada huruf X awak tukar ke bentuk U. Tapi dia masih hasil darab. Takkan awak okey nak let pula. Ambil pula huruf lain. M sama dengan U. dm per du sama dengan 1. dm sama dengan du. Habis huruf lah kita tetap dapat agaknya sampai habislah Z e power of Z dz. Awak akan dapat macam tu sehabis-habis huruf. So bila macam inilah contohnya yang bila awak dah pakai substitution pun awak dah boleh tukar dah semua dengan sebutan U tapi you still cannot integrate. Okay, dia punya condition tu masih hasil darab lagi kan. So awak masih tak boleh integrate, maksudnya tak boleh substitution. Okay. Datanglah penyelamatnya guna by parts. Apa dia by parts ni? Okay. By parts ni, dia punya formula dia U dV. Ini soalan tau. Ini soalan. Mana color lain? Ini soalan. Okay. Dari soalan tu, okay, kena pecahkan jadi U dengan dV. So awak kena pecahkan daripada soalan tu. Soalan asal tu mana yang awak nak cari dV. Yang dV ni, dia akan ambil semua dengan tanda integrate dengan dx. Dia akan ambil macam tu. So awak akan decide mana yang nak dijadikan U, mana nak dijadikan dV. Okay. Nanti untuk U ni, awak akan differentiate. Awak akan menghasilkan du sama dengan bla 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 dx. Kan? Untuk dv ni awak akan integrate. Okay. Supaya dia menghasilkan v. Dan sama dengan bla bla bla. Bila dah dapat dah semua benda-benda ni, awak akan masuk balik. Ini formula dia. UV minus integration. Maksudnya dalam tu ada lagi integration V du. Ini formula dia. So maksudnya daripada soalan awak cari dulu okey apa nak jadikan U, mana satu nak dijadikan dV. Daripada U tu awak akan differentiate, daripada dV tu awak akan integrate. Kan? Lepas tu dah dapat semua benda-benda ni, 4 benda ni, awak akan ambil lah U, yang mana U, V minus integration V du balik. Akan buat macam tu. Okay. Dia ada tips. Okay. Tips pemilihan U.
Pemilihan U tau. U untuk by parts ni. So tips dia inilah priority dia. Okay. Ini adalah tips untuk jadi U. LPAD. Okay. Dia punya key name dia adalah LPAD. LPAD tu maksudnya kalau ada lon atau block dalam tu, kita akan jadikan dia U dulu. Yang lain tu sebagai DV. Ataupun ada polynomial. Second option polynomial, third option exponent, kan E tu exponent, T tu last kali untuk U adalah trigo. Okay, kita try tengok. Okay, macam soalan ni tadi. Kan, kita dah try dah habis nak guna substitution tak dapat. So, kita kena buatlah by parts. Dah substitution tak boleh, kita akan buat by parts. Okay, awak kena tahu ni, ini hasil darab X ni di bawah kategori apa? Jenis dia. X ni apa? X ni adalah polynomial. Very good. Okay. Polynomial ni, yang inilah linear, bawah polinomial ni linear, kuadratik, constant, kubik. Ini semua bawah polinomial lah. Okay. So kita ada polinomial dengan satu lagi, ini fungsi apa tu? Exponent. Saya nak awak tahu ni. Okay. So tengok daripada LPAD. Antara polinomial dengan eksponen, kita dulukan apa? Apa priority dia? Polinomial. Ini nombor 1, ni nombor 2. Okay, makanya kita akan bahagikan U dengan DV. So, awak akan ambil X dekat polinomial. Okay. So, bila dah ambil X, so yang balance ni semua, kita akan bawa pergi ke DV. Semua tu. Semua yang tinggal. Okay. Akan bawa ke DV. Dah bila kita dah letak dah ini sebagai U, so balance yang lain tu kita letak sebagai DV. Okay. So apa tadi ni kita akan buat apa? Kita akan cari apa? Differentiate. Kita akan differentiate. Kalau untuk U kita akan differentiate. So differentiate kita akan dapat du over dx lah kalau diikutkan. So du over dx sama dengan apa? 1. 1. Okay, lepas tu kita akan tinggal du sorang-sorang. Untuk yang ni kita akan tinggal du sorang-sorang. Okay, dia kadang-kadang tu awak boleh skip yang ini pun boleh. Skip step ni. Maksudnya dia boleh terus jump u sama dengan x, du sama dengan dx. Okay. So, ini kita ada u, kita ada du. Okay, untuk yang sebelah ni kita akan cari apa? Kita akan integrate. Okay. So, integrate macam kita integrate both side lah. Kan kalau integrate 1 dv akan dapat v. Kalau integrate e power of x, integrate e power of x, E kuasa X. e kuasa x balik. Okay, tapi kali ni selalunya kita integrate, kita akan letak plus c kan. Okay, untuk yang ni tak payah letak dulu. Sebab kita masih dalam step lagi. So belum finalize, belum final answer lagi. Plus C ni final answer nanti.
So untuk sekarang ni tak payah letak lagi plus C. Itu je. So kita ada V sama dengan E power of X. Okay. Tadi apa formula dia? U dV sama dengan UV minus integration. Padam. Tak boleh padam. Okay. Integration V du. Yang ni saya kata inilah soalan. Ini soalan yang kita jadikan X E power of X dx tu. Okay, sama dengan. Okay, masuklah. Apa U dia dekat sini? Apa U? X. X. Apa V? E kuasa X. E kuasa X. Tolak integration. Dia ada tanda integration lagi. Apa V? E kuasa X. E kuasa X. Apa du? Dx. Dx. Dah. Okay. So untuk yang ini tak payah integrate dah. Itu formula dia. Integrate yang ini je. Lagi sekali. Okay. Lepas tu dia punya formula tu. Integrate yang ada tanda cacing tu sahaja. So untuk yang tak payah integrate tu kita salin je lah. Okay. Fokuslah pada integration E power of X tu dapat apa? E kuasa X. Tambah C. E kuasa X. Lepas tu dah settle, last sekali baru tambah C. Inilah jawapan dia. Okay. So inilah. Daripada tadi yang kita tak boleh settlekan dengan menggunakan substitution, we can settle it by using integration by parts. So formula ni. Okay, yang depan tu itu soalan. Awak kena decide which one to be as U, which one to be as DV. For U, we got tips LPAT. Okay, that's the priority. Log dulu, polynomial, then exponent, the last one, trigo. Masuk balik dalam formula. Okay, salin kita try lagi. Okay, dah? Dah medium. Okay. So, yang bawah. Okay. X ni kategori apa? Polinomial. Poli. E ni? Exponent. Exponent juga. Priority? Poli. Poli. Okay. So, maksudnya U dengan DV. Bila kita dah ambil U sebagai X, kan? So, yang balance kotak yang kita tak ambil lagi tu, E power of negative 2X dx. Semua kita letak kat DV. Settle semua. Semua kotak tu mesti settle. Dengan DV sekali awak kena ambil. Okay. So, untuk U differentiate, du sama dengan Dx. Yes. 1 dx. So, boleh tulis dx je. Untuk dv kita kena integrate. Ingat, v kita integrate. So, integrate e power of negative 2x. Integration. Tak ingat dah. Integrate exponent. E power of negative 2x. Lepas tu? Per? Kena bahagi. Integration kena bahagi. Bahagi dengan apa? Yang kedua. Kuasa tu. Kita differentiate kuasa tu. Ingatlah formula. Tu sebab senarai formula tu kena ada. Okey. So yang kita guna pakai yang ini, awak akan alert yang ni dengan yang ni akan masuk dalam formula. Okey, DV tu tak pakai dah.
Okay, apa formula dia tadi? U dV sama dengan UV minus integration V du. So ini soalan. Kita boleh tulis balik soalan tu. Okay. Sama dengan apa U kita kat sini? X. X V equals to negative 2x per negative 2. Okay, tolak integration e power negative 2x over negative 2 du kita dx. Okay, bawa ke sebelah sini. Okay, benda ni yang tak payah integrate tu kalau awak nak susunkan bolehlah. Negatif kita boleh bawa naik ke atas per dengan 2 sama macam tu. Okay, yang ini pun kita boleh kemaskan dia dulu. Boleh bawa keluar. So kalau bawa keluar dia akan jadi apa? Tambah 1/2. 1/2. Okay. Ini just kemas saja dulu. Kita kemaskan dia dulu. Belum integrate lagi. Okay. So rasa bila dah kemas baru kita try integrate. Integrate. Yang ni salin dia sebiji sejebon plus 1/2 yang kat luar tu okay. So baru integrate. Specific for e power of negative 2x akan dapat balik e power of negative 2x over negative 2. So bila dah settle integrate situ boleh letak plus C. Kemaskan lagi. Apa lagi yang boleh dikombainkan ni? Boleh jadi apa? Negatif 1/4. Negatif 1/4 E kuasa negatif 2X tambah C. Dah. Okey, yang bawah pun sama juga. Apa nak jadikan U? Apa nak dijadikan DV? U tu 2 tambah X. Okey, semua kotak tu. So maksudnya kotak yang balance jadikan DV. Semua kotak kena ambil. Okey, DU sama dengan dx. DX. Kan, differentiate 2 tambah X ni dapat 1 je. So 1 DX. Okey, sini integrate. Integrate sebelah sini dapat V sebelah kanan dia. E kuasa X. E kuasa X. Dah. Masuk dalam formula. Saya bagi terus jawapan. Okay. E power of X times 1 plus X plus C. Cari. Okay. Ini jawapan. Okay. Sama juga macam D. Awak rasa U nak jadikan apa? DV nak jadikan apa? U 3X. Okay. 3X. DV E kuasa negatif 2X tambah 4 dx. Okay. So 3 ni sebenarnya awak boleh bawa ke sini pun boleh. Awak nak bawa ke DV pun boleh tau. Sebab dia constant. Dia macam badan berkecuali lah. Constant ni. Kita nak bawa keluar pun boleh. Boleh nak keluarkan dia dulu. Kan. So 3 tu sebenarnya dia tak ada masalah nak letak dekat U ataupun nak letak dekat DV. Tapi selalunya kita akan bawa ke U lah. Sebab dekat V ni dia lagi banyak benda. So lagi complicated. Jadi biarlah kita letak dekat U. Okay, bila awak differentiate dapat apa? 3 dx. 3 dx. Okay. V dapat apa?
E kuasa negatif 2X tambah 4 per negatif 2. Okey. Yang ni saya nak awak cari. Apa jawapan dia? Okay, masuk dalam formula. Siapa-siapa cari tak? Dapat negatif 3 per 2. Negatif. Sekejap, Mio. Negatif 3 per 2. 3 per 2. XE kuasa negatif 2X tambah 4. X e power of negative 2x plus 4. Tolak 3 per 4. Tolak 3 per 4. E kuasa negatif 2X tambah 4. E kuasa negatif 2x tambah 4. Tambah C. Tambah C. Okay, good. Okay. Dia sebenarnya boleh dikecilkan lagi. Kan? Sebab dua-dua terms ni, dia ada e power of negative 2x plus 4 ni. So, awak boleh keluarkan. Okay. So, bila kita keluarkan, tapi tinggalkan macam tu pun boleh lah. Lagi apa yang kita boleh nampak, kita boleh keluarkan? Apa lagi yang ada? 3 pun boleh keluarkan. Sebab dua-duanya ada 3. Cuba. So, negatif 3 E kuasa negatif 2X tambah 4. Kita boleh keluarkan. Untuk yang first term tinggal apa je? Satu per 2X. Okay, X per 2. Untuk yang second term ni? Apa yang tinggal? 1 per 4. Positif lah. Sebab negatif dah bawa keluar. So 1 per 4 tambah C. Sebenarnya dalam ni boleh samakan lagi. Samakan pembawah lagi. Okay. Banyak lagi juga kalau nak katakan final answer tu. Saya risau dia nak yang betul-betul simplify. So negatif 3 E kuasa negatif 2X tambah 4. So bila kita dah samakan pembawah, kita akan dapat 2X tambah 1 per 4 tambah C. Per 4 tu boleh bawa keluar. So dia jadi macam ni. So nampak dia lagi simplify. Okay. Jadi kalau awak mana? Saya tak berani nak kata yang ini boleh terima lagi, tapi buatlah sehabis. Kalau awak boleh rasa boleh disimplifikan lagi, awak simplifikan lagi. Kalau tak, kadang-kadang pemeriksa tu dia akan pandang yang ini je. Asalkan awak ada yang ini pun dia dah boleh terima dah. Okay? Cubalah buat. Kalau rasa nampak boleh simplify, cuba simplify. Kalau tak, tinggal je lah pun tak apa. Tapi saya risaulah jawapan akhir tu buatnya dia tiba dia nak yang paling teringkas, rugilah 1 markah. Okey. Ni kategori apa ni? Apa dengan apa ni? Hasil darab fungsi apa dengan apa? Ya, ini poli dengan poli. Tapi yang ini cancel lah. Tak payahlah yang ni. Saya nak cancel pun soalan ni nanti. Tak payah buat yang ni. Kita pergi tempat yang lain pula. Nombor 2 ni. Okay, yang itu cancel. Okay, nombor 2. Ln X dx. Kat mana saya nak palangkan ni hasil darab? Ln X palang dx. X ada 1 je. Jadi U dengan dV. Priority dia ambil apa? Ln. Ln X. Bukan boleh ln je tau. Ln X. So bila kotak ln X dah jadi U, kotak dV, dekat dV, apa tinggal kotak dia? dx sahaja. Pun boleh juga macam tu. Dia sebenarnya macam ada
ln X darab dengan 1 darab dengan dx. Dia ibarat macam tu. Tahu? Satu ni constant. Constant ni di bawah polinomial. Ini adalah ln. Okay. So bila ln dah jadikan U, 1 dx tu akan jadi dv lah. Sebab dia antara ln dengan poli, ln yang lagi menang. So satu tu kita tak appear kan, dia ambil dx saja pun dah cukup dah. Okay, differentiate ln. Ingat tak differentiate ln x dapat apa? 1/x. 1/x. Integrate. Kalau integrate dv dapat v. Kalau integrate dx, integrate 1 dx tu tadi dapat apa? X. Dapat x je. Ingat nah, integrate 1 dapat x. Integrate constant. Okay. Dah. So kita ada ni. Kita ada ni. Kita ada ni dah. Masuk balik dalam formula. Okay, ni soalan dia. Integration u dv. So apa tadi? uv minus integration v. Oh, ni 1/x dx. Jangan lupa nah dx tu. du sama dengan 1/x dx. Supaya nanti du awak 1/x dx. Macam tu. Mesti ada dx. Kalau tak ada, hilang markah. Okay, kemas dulu. Yang ini kalau awak tak nak confuse x tu, takut terdarab dengan epsilon tu, usually yang polinomial tu kita akan letak kat depan. Ini sekali. So x ln x. Okay, tolak. Kalau dikemaskan yang ini, kita boleh cancel x. Maksudnya awak just integrate 1 je. So integrate 1 dapat apa tadi? X. Dapat x. Dah. Lepas tu settle dah. Last kali baru letak C. plus c. Dah. Macam tu. Okay. So macam tadi juga. X tu boleh bring out. So boleh factor out. So ln x tolak 1 tambah c. Atas pun okey lah. Saya rasa boleh kot diterima tu kalau tidak difaktorkan. Doa-doa lah. Dia tidak strict sangat. Okey, B. Apa darab apa ni? Apa darab apa? Kategori apa darab apa ni? X ni apa? Polinomial. Poli. Poli dengan ln. Ln. So apa priority nak jadikan U? Ln. Ln. Ln X. So apa yang tinggal nak jadikan dV? Dua x dx. So tengok kadang-kadang 2 ni awak boleh bawa ke dV. Tahu. 2 nak letak dekat ln pun tak ada masalah. Sama je. Okay. Awak nak jadikan U sama dengan 2 ln X pun boleh. dV sama dengan X dx pun boleh. Sebab 2 tu dia badan berkecuali. Ikutlah mana-mana. Okay, dia tak ada masalah. Okay. So sini differentiate. Satu per x dx. 1/x dx. Integrate V. dV tu. Sana integrate 2x. 2x kuasa 2/2. 2x kuasa 2/2 kecilkan apa je sebenarnya? X kuasa 2. X kuasa 2 je. Okey. So formula dia soalan
UV minus integration V du. Okay. Sama macam tadi juga, x squared boleh letak kat depan. Tolak yang ini boleh kecilkan lagi. So maksudnya awak just integrate untuk x je. Integrate x dapat apa? X kuasa 2/2. X kuasa 2/2 dah tambah C. Settle. Okay, yang C ni tiba-tiba je ln x power of x. Tapi kalau awak ingat hukum log, apa yang awak boleh adjustkan dengan guna hukum log? Power bawa depan. Daripada dia susah-susah jadi kuasa x tu, hukum log power tu awak boleh bawakan ke depan. So bila bawa ke depan, dia dah jadi hasil darab. Maka nampaklah hasil darab poli dengan ln. Sama je lah balik, repeat balik. Semua step tu saya bagi terus jawapan. Ini ada dalam YouTube pun sebenarnya. X squared over 4 2 ln x minus 1 plus C. Okay, ini ada dalam YouTube. YouTube official, boleh tengok. Banyaklah poli dengan ln ni. Saya nak kena edit balik lah. Okay, ulang-ulang je. Yang ini lah saya bagi jawapan. X kuasa 2 tambah 3x ln x tolak x kuasa 2/2 tolak 3x tambah C. Ini jawapan D. Okey, untuk E buat. Untuk E. Halo? Anybody home? X kuasa 5 X kuasa 5. ln x per 5 Okey. Ln x per 5 tolak tolak 1/5 1/5. x kuasa 5/5 plus C. Gabungkanlah 1/5 dengan 5 tu. Berapa jadi? X kuasa 5/25. Gabungkan. Jawapan akhir tu cuba habiskan. Cuba simplifykan mana yang boleh gabung. Okay. Nampak macam tu. Ni kalau awak boleh bring out, factor out x kuasa 5/25 ni. Dia akan jadi 5 ln x tolak 1 tambah C. Macam mana caranya sampai boleh simplify, bawa keluar factor out x power of 525 tu. Okay. Next F. Okay, yang ini kalau kes macam ni, kita pun boleh tengok. Maksudnya kita kena bawa dulu dia naik ke atas. So dia akan jadi x kuasa negatif 3. Tapi bila dia dah jadi naik ke atas, dia bukan poli tau. Yang ini ln. Yang ini bukan poli tau. Poli hanya kuasa 1, 2, 3, 4. Nombor bulat. Dia ini kuasa negatif 3. So dia memang function reciprocal. Dia jarang lah. Okay. Reciprocal ni jarang keluar. Tapi sebabkan dia ada ln, partner dia adalah ln, memang tak boleh beat lah. Ln tetap akan jadi U. Apa-apa pun ln tu darab dengan apa-apa, dia tetap akan menang. Dia tetap akan jadi U. So U sama dengan ln X. So dV awak akan jadi X power of negative 3 dx. Macam tu.
So awak kena ingat kalau ni dia bukan poli. Poli hanya kuadratik, kubik, itu di bawah kategori poli. Ini reciprocal sebab dia duduk tang bawah. Okay, dia adalah fungsi salingan tu. Macam 1/x, 1/x², itu reciprocal. Okay, du sama dengan 1/x dx. V sama dengan, macam mana integrate ni? X kuasa -2 per -2. X kuasa -2 per -2. Okay. So apa je lah step dia ni. Bagi jawapan, awak boleh try juga latihan. Mana jawapan dia? Negatif 1/2x² ln x tolak 1/4x² tambah c. Ini jawapan dia. Okay, yang ini pun kita bawa naik. Tapi awak boleh bawa naik apa je kalau G tu. Dia akan jadi macam mana? Kita boleh bawa naik apa? E kuasa X. Ha, 3 ni awak tak boleh bawa naik tau. Sebab dia dengan E ni, dia lain-lain. Dia hasil darab. Kalau awak bawa naik 3, dia kena jadi 3 kuasa -1. Tak payahlah. 3 kuasa -1 tu kacau je. So macam mana kita maintainkan 1/3 biarkan macam tu. X. Yang kita bawa yang eksponen tu sahaja. E power of negative X dx. Kita jadikan macam tu. Okay, 1/3 tu tetap dekat bawah. 3 tu tetap kat bawah. Kalau dia tak kawan dengan E tu, bawa E tu E sorang-sorang je, 3 tu tinggal. Nak bawa 3 dia kena jadi 3 kuasa -1. Lagilah pening. Biarkan dia 1/3. Okey, kalau yang ini poli dengan eksponen. Mana yang menang nak jadikan U? Priority dia. Poli. Poli. So, 1/3x nak bawa dengan poli pun boleh. Nak 1/3 nak bawa dengan eksponen pun boleh. So, sini E kuasa negatif X dx. Kotak dx pun kena ambil. Maksudnya settle semua kotak tu. Clearkan semua kotak tu. Mesti ada mana nak jadikan U, mana nak dijadikan dV. Okay, differentiate 1/3x. 1/3 dx. 1/3 dx. Integrate E power of negative X. Negatif E kuasa negatif X. Negatif E kuasa negatif X. Okay. Boleh saya tinggalkan daripada sini? Saya boleh terus bagi jawapan akhir? Boleh ambil. Okay. So nanti jawapan akhir awak negatif X E power of negative X over 3 minus E power of negative X over 3 plus C. Okay. H YouTube. Okay, H YouTube. Saya tengok YouTube. Okay, salin nanti buat juga, buat sikit-sikit latihan malam. Malam kalau tak ada kelas maths hari tu, buatlah juga latihan lah. Latihan tu kalau saya tak bagi extra, maksudnya lengkapkan nota tu. Revise balik. Alright. Okay, dah atas ni. Dah, madam.
3. 3 ni hasil darab apa dengan apa ni? Apa lawan dia ni? Poli dengan trigo. Poli dengan trigo. Sin X seketul nah. Bukan sin palang X lah. Dia seketul. Trigo dengan angle mesti ada. Apa priority nak jadikan U? Poli. 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 So sekarang ni U dia X. So yang balance, kotak yang balance sin X dx semua bawa ke dV. Differentiate. Dapat apa? Dx. Dx. Integrate. Negative cos X. Negative cos X. Okay, so X sin X dx. Ini dia punya soalan. So the formula is UV. So UV kita boleh darabkan dia jadi negative X cos X minus integration V du dx. V tu ada negatif. Negatif kat luar ni dia memang wajib formula dia. Okay. Tu memang dia punya formula. So negatif X cos X plus kita boleh negatif-negatif bawa keluar. Cos X dx. Okay, integrate cos X. Nabiha. Ni tak buka. Nabiha. Speaker. Mic. Sorry, madam. Tak apa. Saya cuma takut kang keluar bunyi yang tak sepatutnya kang. Korang tak sedar. Integrate cos X. Sin X. Sin X. Tambah C. Dah. See? Kan susah pun. Formula je lah. Ingat. Okay, B. U apa? DV apa? Tapi kan sekarang ni awak tahulah ini adalah tajuk by parts. Maksudnya memang awak akan buat by parts. Nanti dalam exam, dia tidak mention tau. Jarang dia mention. Dia bagi integration, awak sendiri nak fikir. So jangan semuanya poso by parts. Awak kena fikir dulu yang ikut yang saya bagi tadi. Dia punya hierarki dia. Boleh tak aku nak direct? Ke tak boleh? Apa boleh buat adjustment? Boleh bring up tak? Boleh expand tak? Boleh separate tak? Boleh factorize tak? Kan? Perlu tak guna identities? Kalau tak boleh juga, okay, cuba guna substitution. Substitution yang macam tadi saya tunjuk. Boleh tak lah tukar semua dalam sebutan U? Boleh tak nak diintegrate? Bila tak boleh, barulah by parts. Jangan main toy nak buat by parts je. So kalau yang ini, macam mana? Apa nak jadikan U, apa nak jadikan DV? U sama dengan X. UX DV cos 2X dx. Du sama dengan dx. V sama dengan macam mana integrate cos 2X? Sin 2X per 2. Sin 2X per 2. Masuk formula, kita bagi jawapan. Jawapan dia X sin 2X per 2 tambah cos 2X per 4 tambah C. Okay, ini jawapan. Okay, C. Okay, try C. Yang C ni saya nak awak try. Apa C? Negatif. 3X tolak 5. 3X tolak 5. Tambah 5. 3X tambah 5. 3X tambah 5 kena kurung.
Dia sel ketul. Lepas tu, nah itu je. Cos 5x per 5 Cos 5x per 5 tambah tambah 3 per 25 3 per 25 sin 5x tambah c. sin 5x tambah c. Very good. Okay, so ini jawapan dia. Okay, 4A ni YouTube. Boleh tengok YouTube. 4B. Okay, 4B. X 1 over cosecant 2x dx. Cosecant, masa bila pula kita ada integrate cosecant? Kita cuma ada sin cos secant squared ataupun kalau differentiate pun sin cos tangent. So cosecant 1 over cosecant ni sama dengan apa? Kita boleh tukar lah, adjust dulu. Sama dengan apa kalau 1 over cosecant? 1 over sin. Dah tak ada dalam 1 over. 1 over cosecant theta sama dengan sin theta. Bukanlah 1 over lagi. Kan? Betul? So kita tukar x dengan sin 2x lah. Theta kita sekarang ni angle-nya adalah 2x. So dia lawan antara poli dengan trigo. So priority untuk U apa? Poli. X dv semua kotak yang tinggal 2x dx. Differentiate du sama dengan 1 dx. Integrate sin 2x, we will get negative cos 2x over 2. Masuk dalam formula soalan uv minus integration v du. Okay. So apa boleh dikemaskan? Negatif boleh bawa keluar, positif 1/2. So cos 2x dx je. So awak akan integrate cos 2x. Integrate cos dapat apa? Sin 2x per 2 Sin 2x per 2 tambah c. Boleh kemaskan lagi. Tambah 1/4 sin 2x tambah c. Okey. C YouTube. Tengok YouTube. Yang ini pun boleh tukar. Tengok dalam YouTube tu. So yang ini apa pula kita nak adjustkan dulu. Kita ada 3 darab X darab 1 per secant 4X. Apa kita boleh tukarkan? Adjust dulu. jadi cos 5x Salah. Betul. 3X. So cos 4X dx. Itu je lah. Apa nak jadikan U? 3x 3x. So dv awak pilih ambil kotak cos 4x dx. Du sama dengan sama dengan dx. apa?
3 dx. V sama dengan Sin 4x per 4. okey. So masuklah dalam formula. Ini pun saya bagi jawapan 3/4x sin 4x tambah 3/16 cos 4x tambah C. Okay. E saya nak awak try. X sin dalam kurungan 2 tambah X. Ha? X X sin X sin dalam kurungan 2 tambah X 2 tambah X tambah cos dalam kurungan 2 tambah X tambah C. okay, good. Okay, yang lain dapat tak jawapan ni? Tak bila. Okay. F bagi 2. Macam mana nak tukar? Apa nak jadikan U ke? Perlu tukar ke tak perlu tukar ke? Kita tukar jadi 1 per cos square. Kita ada formula integration apa? Kita ada formula integration apa untuk trigo? Sin, cos, satu lagi? Apa formula basic trigo kita? Integrate sin dengan Secant square. kita ada secant squared. So kenapa nak ditukarkan secant squared tu? Kan? Tak payahlah ditukar. Tengok. Dia dah rasa nampak nak tukar je. Dia tak tengok balik apa benda yang boleh ditukar. Sebenarnya benda tu ada basic. Maksudnya kita ada poli dengan trigo. Untuk U memang poli lah menang. So poli kita ambil dengan 3/4 sekali. Jadi untuk dV kita akan ambil yang trigo. Sebab kita boleh integrate secant squared. Du sama dengan apa? 3/4 dx. 3/4 dx. Macam mana integrate secant squared? Apa formula dia? Boleh direct terus? Tangent 5x per 5. Tangent 5x per 5. Ada formula dia. Okey. So, ini soalan. Okay, sama dengan baru start formula dia. UV 3/4 X tangent 5x per 5. Okay, tulis yang ini dulu pun tak apa. Nanti kita kemaskan balik. Minus integration V du. Kan? Dia punya formula dia UV minus integration V du. So kita masukkan dulu. Okay, lepas tu tengok apa yang boleh dikemaskan, yang mana boleh dikombine-kombinekan. Kita kombinekan. Yang ini 3/4 dengan 1/5 boleh jadi apa? 3/20. So, X tangent 5X. Okay. Belah sini ni dia dah tak payah integrate dah. Formula dia memang macam tu. Dia dah tak ada tanda cacing. So itu je. Kita just kemas-kemaskan aja. Okay, yang sebelah sini nak kacau constant ni boleh bawa keluar. So kita boleh bawa keluar apa tu? Tolak apa?
per 20. 3/20 juga. So just integrate tangent 5x dx. Okay. So now kita fokus untuk integrate ni. Macam mana integrate tangent? Ada tak direct formula? Saya keluarkan integrate tangent ni dulu. Alamak. Ada tak direct formula integrate untuk tangent? Tak ada. Tak ada. Sebab kita cuma ada ni je tadi. Kita cuma ada direct sine, direct cos dengan direct secant squared. Tiba-tiba kena integrate tangent. Apa kita akan buat? So kalau dah tak boleh direct, apa tadi hierarki dia tak boleh direct, kita akan buat apa? Adjustment. Adjustment apa? Guna identities. Tangent jadi apa? Sin 5x per cos Per cos 5x. Tapi sin 5x per cos 5x pun tak boleh direct. Kenalah pakai substitution. Nampak tak? Dalam by parts tu, dia jumpa substitution. Ini substitution. Untuk tangent 5x ni je dulu. Kita fokus pada integrate tangent 5x. Substitution. Switch kan. Semua buka folder dalam kepala tu, folder substitution. Macam mana folder substitution tu? Kita let you dengan apa? Awak punya dalam otak tu kena reformat balik lah. Kena susun folder-folder tu, kemaskan ini subjek maths, ini subjek ni satu folder. Dalam maths tu ini chapter ni, chapter ni. Buat sikit antivirus. Kan? Buang dulu folder game, folder cerita Korea tu buang dulu sekejap. Okay, macam mana substitution? Kita dah ada pernah dah. Sebelum-sebelum ni. Integrate tangent ni banyak. Page 19 ada tangent. Apa yang dia buat? Dia let you dengan apa? Substitution. Let you dengan cos 5x. Cos 5x. Kan kalau substitution saya suka buat macam ni kan. Kita nak bagi nampak kan. Ni kalau substitution. Saya buat kotak-kotak ni. Lepas tu yang saya color kan. So awak ambil bawah. Okay, differentiate dapat apa? Differentiate cos dapat apa? Sin 5x. Negatif. Okay, jangan lupa negatif. So sin 5x per darab. Dia darab. Dengan 5. Okay, macam mana nak rearrange balik? Saya nak kotak sin 5x dx ya. Du per negatif 5 sama dengan sin 5x. Sin 5x d dx. dx. Jangan lupalah kita bawa dia ke sebelah. Negatif 5 tu bawa turun. Dah. Okay, so masukkan. So untuk yang ini awak boleh ketepikan kan. Untuk khas untuk tangent 5x ni kita macam kita buat dulu step yang lain. Kita ketepikan. Tidak serabut. Okay, so yang kuning 1 per u. Yang biru du per negatif 5. So negatif 1 per 5 integrate 1 per u. Apa formula integrate 1 per u? Kena ingat formula ni. Dia bergabung-gabung. Ln u. Very good. Formula ni kena ingat. Ganti balik u dengan cos 5x. Okay, plus c ni tak adalah sebab kita masih lagi dalam jalan kerja. So yang inilah bawa balik masuk.
Macam itulah kiranya. Kan? So, kita punya jawapan 3/20 X tangent 5X tolak 3/20 darab dengan negatif 1/5. Panjang pula arrownya. Negatif 1/5 ln cos 5X. Settle semua, letak plus C. Yang boleh dikemaskan 3/20 X tangent 5X. Yang ini ni. At least kemaskan yang macam ni ni. Boleh jadi apa ni kalau darab masuk? Tambah 3/1. 3/100 ln cos 5X plus C. Dah. Okay. So untuk 5 ni soalan show. Inilah jawapan akhir dia. Cuba buat. Okay, soalan show ni. So yang ini try buat. Tak lari pun jalan kerja dia. Okay, so that's all for today. Thank you class. Happy Ramadan Day. Selamat berpuasa.